Salam sejahtera. Nama saya Dasyat Hamish. Di sini saya ingin membentangkan tentang bahasa-bahasa Kekaisaran Roma. Contohnya bahasa Latin memegang peran penting dalam Kekaisaran Romawi sebagai bahasa rasmi untuk dokumen-dokumen penting, pengadilan dan militer. Meskipun demikian, sebahagian besar warga Romawi pada akhirnya tidak menyesuaikan dan bahasa Latin hanya dipelajari oleh pendidikan elit. Kaisar-kaisar seperti Claudius dan Diocletianus berusaha menguatkan status Latin sebagai bahasa kekuasaan. Namun penggunaan bahasa daerah seperti Yunani, Koptik dan Arab juga diperhatikan, terutamanya dalam konteks hukum dan pengadilan. Di wilayah timur, bahasa Yunani mendominasi, tetapi berbagian bahasa daerah seperti Dakian, Koptik dan Aram juga bertahan. Bahasa Yunani memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristian, terutamanya melalui karya-karya seperti surat-surat Paulus yang ditulis dalam bahasa tersebut. Selain itu, Latin juga memiliki dompak jangka panjang dan membentungkan rumpun bahasa Roman, termasuk Spanyol, Portugis, Prancis, Italia, dan Romania. Meskipun perubahan menjadi bahasa-bahasa regional, Latin tetap menjadi bahasa internasional untuk bidang seperti pendidikan, sastra dan hukum hingga periode Renaissance dan bahkan sampai saat ini dalam lingkup Gereja Katolik Roma. Perkembangan bahasa di Kekaisaran Romawi mencerminkan kompleksitas budaya dan politik pada masa itu. Bahasa daerah seperti Koptik di Mesir dan bahasa di sepanjang masa itu, bahasa daerah di Koptik di Mesir dan bahasa-bahasa di Sungai Rene dan Dauluk memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks hukum dan militer. Para hakim Romawi menunjukkan kepedulian terhadap bahasa daerah untuk memastikan pemahaman hukum yang benar. Contohnya, bahasa Phoenicia dan Aram digunakan dalam konteks hukum untuk mengucapkan sumpah. Bahasa-bahasa ini bahkan muncul dalam inskripsi dan prasasti di berbahagian wilayah Kekaisaran. Namun, dominasi bahasa Latin di kalangan elit terpelajar menghambat keberlangsungan bahasa lisan daerah. Bahasa Latin secara terhadap menggantikan bahasa Keltik dan Italik di wilayah barat Kekaisaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akilah binti Muhammad Suhaimi. Nombor ID saya adalah 202309D0028. Saya ingin berkongsi sedikit sebanyak mengenai Empire Rome. Apa itu Empire Rome? Kerajaan Rom diasaskan pada tahun 753 Masihi sebelum Romulus. Rom terletak di lembah Latium yang luas bersama-sama dengan beberapa buah negara lain yang bebas. Rom juga telah menjadi ibu negara nominal, budaya dan ideologi keseluruhan empire di bawah pemerintahan Konstantin ini dan berubah ke Konstantinopel. Selain daripada itu, sejarah Rom boleh dibahagi kepada 3 tahap, iaitu zaman beraja, zaman republik, zaman empire. Sepanjang pemerintahan Empire Rom, mereka telah menguasai 3 benua, iaitu wilayah Eropah, Afrika Utara dan Asia Barat. Diperintah oleh Julius Caesar yang juga digelar sebagai Augustus. Empire ini yang dipimpin oleh Julius Caesar yang juga pemerintahan yang paling berkesan. Beliau menggunakan pemerintahan berbentuk autokratik tetapi cuma bertahan selama 40 tahun dan dapat 3 faktor kegemilangan Empire Rom, iaitu 1. Pemerintahan yang cekap dan keberkesanan organisasi. Julius Caesar memerintah Rom pada akhir zaman Republik. Beliau menjadi konsul pada tahun 59 sebelum Masihi dan merupakan negarawan yang bijak dan memerintah. Pemerintahannya telah membolehkan terbentuk pemerintahan yang mutlak semasa pemerintahan Maharaja Augustus. Beliau juga memperkenalkan sistem undang-undang untuk membantu rakyat yang miskin. Faktor kedua adalah kekuatan ketenteraan. Rom terbukti mempunyai angkatan tentera yang kuat apabila Maharaja Augustus menggunakan beribu-ribu tentera untuk mempertahankan negara. Tentera-tentera di Rom bertugas untuk mengembangkan kebudayaan Rom. Selain itu juga mereka bertanggungjawab untuk menjadi jurutera, pembina jalan, petani dan hakim di daerah tempatan. Legion ini dipimpin oleh kaum bangsawan yang merupakan tentera simpanan, manakala centurion menjadi tulang belakang ketenteraan. Dia terdiri daripada warga negara Rom yang sebahagian besar adalah orang Itali. Semasa berperang pasukan pembantu yang digunakan, Maharaja Augustus juga menempatkan tentera pengawal di luar Itali dan mengadakan pengawalan untuk diri sendiri di Rom dan di sepadan. Tentera bukan warga negara digunakan, ia dibahagi kepada kohort yang mengagumi tentera berjalan kaki atau berkuda. Pengiring rasmi baginda ialah Praetona yang mengandungi 9,000 orang. Jumlah anggota angkatan tentera mereka ada sebanyak 400,000 orang dan tempoh perkhidmatan mereka adalah di antara 20 ke 25 tahun. Pembangunan infrastruktur. Rom membina akuaduk untuk membekalkan air bersih kepada bandar-bandar bagi memudahkan perbandaran kota dan menggunakan pembangunan
asri. Rangkaian jalan menghubungkan wilayah-wilayah dalam empayar memudahkan komunikasi dan perdagangan. Buruh dan hamba digunakan dalam beberapa industri seperti untuk pembuatan bahan binaan, tembikar, batu bata dan jubin pembuatan tekstil juga antara produk yang menjana hasil kepada buruh. Ekonomi Rom tidak sepenuhnya bergantung pada pertanian. Beberapa industri juga dibangunkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Farahin binti Muhammad Fairuz. Nombor pelajar saya ialah 202401 di 0019. Saya akan membincangkan faktor-faktor utama yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun Romawi. Pertama sekali, penting untuk difahami bahawa Rom telah berjaya memperluas empayar mereka melalui kebolehan mereka dalam bidang ketenteraan. Tentera Romawi terkenal dengan ketenteraan yang teratur dan disiplin tinggi, serta kemahiran dalam penggunaan teknik dan strategi tentera yang canggih. Ini membolehkan mereka menakluki kawasan yang luas dan mengekalkan kawalan ke atas empayar mereka untuk tempoh yang lama. Selain itu, faktor penting yang menyumbang kepada kegemilangan Rom adalah keupayaan mereka dalam mentadbir empayar yang besar dan pelbagai budaya. Mereka memperkenalkan sistem pentadbiran yang canggih, termasuk undang-undang yang jelas dan peraturan yang dikuatkuasakan dengan tegas. Ini membawa kepada kestabilan politik dan keamanan dalam empayar, yang membolehkan perkembangan ekonomi dan kemajuan dalam seni dan sains. Selanjutnya, keupayaan Romawi untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi dari pelbagai budaya juga memberi sumbangan kepada kegemilangan mereka. Mereka mengambil pengetahuan dari tamadun-tamadun yang mereka takluki, mengembangkannya dan mengaplikasikannya dalam pembinaan infrastruktur yang hebat seperti jaringan jalan raya, aqueduct, dan bangunan awam yang megah. Akhir sekali, kestabilan politik yang berterusan dan kemampuan Romawi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam persekitaran geopolitik turut menjadi faktor utama dalam kejayaan mereka. Mereka mengadaptasi sistem politik mereka mengikut keperluan semasa, yang membolehkan mereka bertahan sebagai sebuah empayar yang kuat selama berabad-abad. Dalam kesimpulan, kejayaan tamadun Romawi tidak dapat disangkal, dan ia adalah hasil daripada gabungan faktor-faktor seperti ketenteraan yang cemerlang, tadbir urus yang efisien, inovasi teknologi, dan kestabilan politik. Warisan mereka tidak hanya mempengaruhi dunia kuno, tetapi juga memberi inspirasi kepada masyarakat moden kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Zahriza. Saya akan membentangkan tentang tajuk zaman kejatuhan Empayar Rom. Antara salah satu sebab yang terjadi pada zaman kejatuhan Empayar Rom ialah tekanan daripada serangan luar. Terdapat 7 tekanan serangan luar iaitu pencerobohan alam oleh Barbie, masalah ekonomi dan keberuntungan buruh hamba, kebangkitan Empayar Timur, terlebih perkembangan dan terlebih belanja tentera, rasuah kerajaan dan ketidakstabilan politik, kedatangan orang Hun dan penghijrahan Barbarian, dan akhir sekali kelemahan. Seterusnya disebabkan konflik dalaman. Antara konflik dalaman yang terjadi pada zaman tersebut ialah Perang Saudara Tiza. Perang Saudara Tiza adalah salah satu konflik politik tentera terakhir Republik Rom sebelum penyusunan semula ke dalam Empayar Rom. Ia bermula sebagai satu siri kontroversi politik dan ketenteraan antara jinis Julius Caesar dan jinis Pompeius Magnus. Sebelum perang, Caesar telah mengetahui pencerobohan Gaul selama hampir 7 tahun. Peningkatan gejala bermula pada akhir 49 BCE. Akhirnya, Pompei dan sekutunya mendorong Senat untuk Caesar menyerahkan wilayah dan tenteranya. Akhir sekali yang menyebabkan zaman kejatuhan Empayar Rom ialah krisis ekonomi. Antaranya yang berlaku ialah krisis abad ketiga. Krisis abad ketiga juga dikenali sebagai anarki ketenteraan atau krisis imperial. Ia ialah tempoh di mana Empayar Roma hampir runtuh akibat tekanan pencerobohan, perang saudara, wabak dan masalah ekonomi. Krisis ini bermula dengan pembunuhan Maharaja Alexander Severus oleh askarnya sendiri. Lantas memulakan zaman 50 tahun di mana 20 hingga 25 orang menuntut tahta Maharaja. Kebanyakannya jeneral askar Rom dan mengambil alih kuasa di seluruh empayar. Sekian, terima kasih. Itu sajalah sedikit sebanyak tentang penerangan slide yang telah dilakukan oleh saya tentang kejatuhan zaman Empayar Rom. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haida binti Muhammad Yusuf, student ID saya 202309 di 0027. Sekarang ni saya ingin membuat pembentangan tentang kejatuhan tamadun Romawi. Kejatuhan tamadun Romawi adalah peristiwa yang kompleks dan melibatkan beberapa faktor yang berbeza. Ini termasuk penurunan penduduk dan ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan agama dan nilai, kelemahan pertahanan militer, dan pembalahan empayar. Berikut adalah penerangan yang lebih terperinci mengenai setiap faktor ini. Yang pertama, penurunan penduduk dan ketidakstabilan sosial. Penurunan penduduk dan ketidakstabilan sosial ini adalah salah satu faktor utama kejatuhan Rom. Penurunan penduduk yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perang, penyakit dan masalah ekonomi. Perang dan konflik dalaman merosakkan pertumbuhan penduduk, sementara wabak penyakit seperti pes telah menyebabkan kematian besar-besaran. Rom merosot dalam ketidakstabilan sosial dengan munculnya masalah sosial seperti pengangguran, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakpuasan penduduk.
Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin memburuk, menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam masyarakat. Faktor seterusnya ialah ketidakstabilan agama dan nilai. Rom diperintah oleh pelbagai agama dan kepercayaan yang menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Nilai-nilai tradisional Rom seperti kepatuhan kepada undang-undang dan kewajipan kepada negara juga mula terhakis. Seterusnya, kelemahan pertahanan militer. Pertahanan Rom menjadi lemah disebabkan oleh pelbagai faktor termasuk penurunan disiplin dalam tentera, kekurangan pemimpin yang berbakat dan tekanan daripada serangan luar. Serangan dari suku barbarian yang lebih berdisiplin dan bersekutu menyebabkan kelemahan dalam pertahanan Rom. Dan akhir sekali, pembelahan empayar, iaitu pembelahan dalaman dan luaran dalam empayar Rom menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan. Pembelahan politik, ekonomi dan sosial melemahkan kesatuan dan kekuatan empayar. Secara keseluruhan, kejatuhan tamadun Rom adalah hasil daripada gabungan faktor-faktor ini. Ianya saling berkait dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor ini tidak berlaku secara terpisah, tetapi berkembang dan meningkat seiring dengan waktu, menyebabkan kejatuhan akhir empayar Rom. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Nura Elvira binti Senen. Nombor ID student 202909 di 0019 daripada grup 6 untuk Tamadun Romawi, subjek etika dan peradaban. Untuk kesimpulannya, faktor-faktor kejayaan tamadun seperti politik yang kukuh, kedudukan strategik, rangsangan keagamaan dan interaksi antara tamadun memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah tamadun. Namun, kejatuhan tamadun dapat disebabkan oleh jurang ekonomi yang besar, penindasan dan kezaliman, serta bencana alam yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, kesedaran terhadap faktor-faktor ini penting bagi masyarakat untuk memastikan kelestarian dan kemajuan tamadun. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya adalah hasil daripada sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Sesungguhnya, wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada peringkat perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Perkara yang paling penting sekali ialah setiap tamadun memainkan peranan penting dalam memberi sumbangan kepada dunia serta membawa dunia ke taraf yang lebih tinggi. Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri dan sejarah yang tersendiri yang perlu kita semua ketahui. Ini akan memberi kefahaman yang mendalam tentang ketamadunan. Akhir sekali, kemunculan dan kejatuhan sesuatu tamadun itu mempunyai sebab yang tersendiri dan menjadi tugas kita sebagai generasi sekarang untuk mengambil pengajaran dan pengalaman dahulu bagi menjaga ketamadunan negara dan agama kita. Sekian, terima kasih.